Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Naim dan Anwar Hasan akan menunjukkan tunjuk cara bagi permainan catur. Mula-mula, kita akan menerangkan tentang format permainan catur, iaitu format permainan, keperluan peralatan dan objektif permainan catur. Seterusnya, format permainan catur. Untuk format permainan catur, kita ada dua format, iaitu pusingan round robin dan sistem Swiss. Maksud bagi pusingan round robin ialah semua pemain akan berlawan dengan semua pemain lain. Dia lebih kurang macam liga. So, yang ni contoh template untuk pusingan round robin. So kalau dapat tengok macam nama satu akan lawan dengan nama 2, nama 3, 4, 5, 6 dan 7. Dia ada pangkal dekat satu-satu sebab mana boleh lawan diri sendiri kan. So meaning semua dia akan lawan dengan semua orang dengan ubahlah total marks. Macam tu. Dan seterusnya ialah sistem Swiss. Maksud bagi sistem Swiss pula ialah dalam setiap pusingan, pemain akan berlawan dengan pemain lain yang mempunyai markah atau tahap kemahiran yang hampir sama. Contohnya, jika pemain kalah pada pusingan pertama, pemain tidak akan disingkirkan, tetapi pemain akan berlawan dengan pemain lain yang turut kalah pada pusingan pertamanya. Jika pemain yang menyertai pertandingan ialah ganjil, seorang pemain akan mendapat bye, iaitu pemain tersebut akan mendapat markah percuma sebagai bonus. Selalunya, bye ini akan diberikan kepada pemain yang mempunyai markah yang sikit dan bye tersebut akan sekali saja. Bagi sesetengah pertandingan, pengacara akan menyediakan permainan tambahan untuk pemain yang mendapat bye. Seterusnya, keperluan peralatan catur. Bagi keperluan peralatan catur, kita ada 4 peralatan yang penting, iaitu papan catur, buah catur, jam catur dan lembaran skor. Yang pertama ialah papan catur. Papan catur adalah sejenis papan berbentuk segi 4 yang digunakan untuk permainan catur, di mana buah catur dan kepingan ditempatkan. Papan catur mempunyai papan nota agar pengadil dapat mengetahui dan mencatat pergerakan buah catur. Cara untuk membaca papan nota pada papan catur ialah dengan membaca huruf dahulu, kemudian nombor. Contohnya macam A7, C5 dan sebagainya. Seterusnya ialah buah catur. Buah catur ialah salah satu daripada 6 jenis objek bergerak yang digunakan pada papan catur untuk bermain permainan catur. Buah catur terdiri daripada raja, permaisuri, rook, bioskop, kuda dan bidak. Seterusnya, jam catur. Jam catur terdiri daripada 2 jam bersebelahan dengan butang untuk menghentikan 1 jam dalam masa yang sama. Jam catur digunakan dalam catur agar pemain dapat bergerak secara bergilir. Tujuannya adalah untuk mencatat jumlah masa yang diambil oleh setiap pemain untuk melakukan pergerakan mereka sendiri dan memastikan bahawa tidak ada pemain yang terlalu lambat menunda permainan. Seterusnya ialah lembaran skor. Lembaran skor digunakan untuk merakam permainan secara langsung. Semasa permainan berlangsung, pengadil akan mencatat pergerakan buah catur kedua-dua pemain untuk mendapatkan markah bagi setiap pergerakan mereka. Seterusnya, objektif. Objektif, terdapat 2 objektif permainan catur, iaitu meningkatkan daya berfikir dan merancang untuk membuat keputusan dalam masa terdesak dan meningkatkan kemahiran dalam permainan catur. Seterusnya ialah kecerdasan dan kesetiaan pemain. Terdapat 4 perkara penting tentang kesediaan pemain. Yang pertama, intelek yang tinggi. Pemain mesti mempunyai intelek yang tinggi agar pemain dapat bermain dengan penuh fokus dan mampu memenangi perlawanan tersebut. Yang kedua pula, mengetahui strategi penting. Dengan mengetahui strategi, pemain dapat merancang permulaan dan pergerakan catur yang efektif agar dapat menang. Seterusnya ialah prinsip dan peraturan yang dikenakan. Dengan ini, perlawanan tersebut dapat dijalankan secara adil. Dan yang terakhir ialah mempunyai semangat berdaya saing antara pesaing. Dengan ini, perlawanan tersebut akan menjadi lebih mencabar, menyebabkan pemain akan lebih bersemangat untuk bermain.
Seterusnya ialah kecergasan pemain. Yang pertama ialah memanaskan badan, iaitu meregang agar dapat mengurangkan tegangan pada bahagian otot badan, terutamanya pada bahagian tangan dan jari. Yang kedua ialah duduk pada posisi yang betul agar pemain dapat bermain dengan lebih selesa. Dan yang ketiga ialah amalkan pemakanan yang sihat sebelum memasuki pertandingan catur agar pemain dapat tenaga yang secukupnya untuk bersaing dalam permainan catur. Seterusnya ialah pergerakan asas buah catur. Sekarang kami akan menunjukkan pergerakan asas bagi setiap buah catur. Yang pertama ialah bidak. Bidak hanya mempunyai satu pergerakan, iaitu ke hadapan. Bidak boleh bergerak dua petak bagi pergerakan yang pertama. Kemudian hanya satu langkah ke hadapan dibenarkan. Bidak hanya boleh menangkap buah lain secara menyerong. Sebagai contoh, begini. Bidak tidak boleh bergerak sekiranya buah catur lain berada di hadapan bidak. Oleh itu, bidak ini tidak boleh bergerak. Seterusnya ialah rook. Rook boleh bergerak jauh, tetapi hanya boleh bergerak secara menegak dan melintang sahaja. Jika rook hendak bergerak, bidak di hadapan rook mesti digerakkan dahulu. Seterusnya ialah bishop. Bishop juga boleh bergerak jauh, tetapi hanya boleh bergerak secara perpenjuru. Setiap bishop bermula pada satu warna dan mesti kekal dalam warna tersebut. Jika bishop hendak bergerak, bidak di hadapan bishop mesti digerakkan dahulu. Sebagai contoh, seterusnya ialah knight ataupun kuda. Kuda bergerak dalam bentuk L. Kuda juga boleh bergerak melepasi buah catur yang lain. Yang seterusnya ialah ratu. Ratu ialah buat catur yang paling kuat kerana ratu boleh bergerak dalam beberapa pergerakan yang berbeza, iaitu ke depan, ke belakang, ke tepi dan secara berpenjuru. Ratu juga boleh bergerak sejauh mana yang ia mahu. Seterusnya, yang terakhir ialah raja. Raja merupakan buah catur yang penting, tetapi yang paling lemah. Raja juga boleh bergerak dalam beberapa pergerakan yang berbeza sama seperti ratu, tetapi hanya boleh bergerak untuk satu petak. Raja tidak boleh bergerak ke dalam cek, iaitu petak di mana raja boleh ditangkap. Seterusnya, kami akan menunjukkan pergerakan khas buah catur. Yang pertama ialah haphazard.
En passant ialah perkataan Perancis yang bermaksud berlalu secara kebetulan. Contohnya, jika bidak memulakan pergerakan pertamanya dan berada di sebelah bidak pesaing secara kebetulan, maka bidak pesaing boleh menangkap bidak tersebut secara melompat dan menangkap bidak tersebut. Seterusnya, king castling. King castling merupakan pergerakan yang membolehkan anda melakukan dua tindakan dalam satu pergerakan, iaitu menggerakkan raja ke tempat yang selamat dan memindahkan rook anda dari penjuru papan ke dalam permainan. Caranya ialah dengan menggerakkan rajanya sejauh 2 petak dalam satu arah mendekati rook. Untuk melakukan pergerakan ini, pastikan tiada buah catur di antara raja dan hook. Seterusnya, pawn promotion. Pawn promotion merupakan satu kelebihan bagi bidak pertentangan. Apabila bidak sampai ke hujung, bidak boleh bertukar kepada buah catur lain, iaitu raja, kuda, rook ataupun biskop. Seterusnya, prinsip asas permainan catur. Dalam prinsip asas permainan catur, ada 5 elemen, iaitu fight to control the center, rapid and purposeful development of the pieces, the creation of a sound pawn structure with no weaknesses, the coordination of the pieces and pawns, and then king safety. Seterusnya, taktik asas catur. Yang pertama, teknik pin ialah serangan yang membuatkan buah catur tidak boleh bergerak kerana ia akan mendedahkan buah penting pemain kepada serangan lawan. Sebagai contoh, jika dapat lihat di sini, kuda ini merupakan buah catur yang dipin, kerana jika kuda bergerak ke mana-mana arah, ia akan mendedahkan buah catur yang lebih penting. Okay, sebagai contoh, jika kuda bergerak ke arah sini, maka bishop boleh menyerang buah catur yang lebih penting, iaitu ratu. Sebaliknya, jika kuda menyerang bidak di sini, bishop juga masih boleh menyerang buah catur yang lebih penting, iaitu ratu. Yang kedua ialah fork.
Teknik fork ialah serangan yang membolehkan buah catur menyerang dua atau lebih buah catur dalam masa yang sama. Dalam kata lain ialah serangan berganda. Sebagai contoh, kuda di G5. Apabila kuda menyerang bidak di F7, kuda dapat menyerang ratu dan juga bidak di E5. Tapi dalam masa yang sama, kuda juga boleh menyerang raja di H8. Yang terakhir ialah skewer. Teknik skewer ialah teknik menyerang dua buah catur dalam baris yang sama. Teknik skewer hampir sama dengan teknik pin. Akan tetapi, dalam teknik skewer, buah catur yang lebih penting berada dalam serangan. Sebagai contoh yang kita dapat tengok di sini, apabila ratu bergerak ke sini ke E2, ratu dapat menyerang dua buah catur, iaitu raja dan juga rook. Jadi oleh kerana raja merupakan buah catur yang lebih penting daripada rook, so raja terpaksa bergerak ke tepi. Oleh sebab itu, ratu dapat menyerang